itu ialah menyucikan di tempat qada hajat. Menyucikan bekas qada hajat tu dengan air, itu dengan secara asal. Artinya dengan umpama batu. Maka itu dikatakan istinja. Jadi dia katanya caranya nak bagi memuaskan ialah apabila kita selepas pada kita basuh qada hajat, selepas pada suci lah, kita basuh qada hajat, lebih-lebih laginya qada hajat besar, kita dah suci. Nah, kemudian daripada sudah istinja, mana sudah suci, basuh istinja tu dah suci, maka kita tuang sekali lagi dan niat di situ. Niat ketika kita basuh di tempat istinja. Maksudnya begitu. Yang dia tak nak beginilah, tak nak katanya sudah kita basuh istinja, lepas tu kita nak niat tu pada masa kita tuang di atas kepala, di atas bahu ke masalah, tak naknya begitu. Sekiranya kalau ada nak mandi janabah selepas pada qada hajat, lepas tu apabila kita dah basuh di tempat istinja dah suci, maka tuang air kat situ pula, kat tempat qada hajat tu, tempat istinja tu. Tuang di situ, niat di situ. Tuang di situ, niat di situ. Maksudnya begitu. Itu maknanya bahawa disertakan niat mandi tempat istinja. Kemudian daripada sudah istinja. Kalau belum pada sudah istinja, belum pada selesai istinja tu tak bolehlah sebab air tu jadi mutanajis. Najis ada kat situ. Jadi kita basuh najis tempat qada hajat tu dah suci. Apabila najis yang ada tempat qada hajat tu dah suci, kita gosok, kita apa dah suci, maka tuang sekali lagi niat mandi janabah di situ. Mana bukan di atas kepala ke tidaklah. Sudah suci, tuang lagi niat mandi janabah ke situ. Sebab dia naknya, salah katanya pada maknanya kita mulai mandi di situ. Permulaan mandi itu, tuangan mandi kitanya di situ, di tempat qada hajat, di tempat istinja. Jadi begitulah. Sudah kita gosok basuh najis yang ada tempat qada hajat, apabila suci, tuang di situ, niat di situ. Apabila kita tuang di situ, niat di situ, maknanya tempat qada hajat kita dah dibasuh janabah. Apabila dah dibasuh janabah, maka kita tuang di tempat lain pula lah, daripada kepala, daripada dada, daripada belakang, daripada kaki. Maknanya situ tak payah kita basuh lah sebab kita dah mulai di situ. Kemudian ni alasan dia kenapa mesti sunatnya saigianya kita mulaikan niat di situ. Mulaikan niat serta basuh di situ di tempat qada hajat tu, tujuannya kerana terkadang boleh jadinya kerana terkadang barangkali lupa ia seorang daripada menyampaikan air. Ni kerana terkadang barangkali kerana terkadang jadi sekiranya kalau tak niat di situ, tidak niat di situ di tempat qada hajat, di tempat istinja. Jadi kita dah basuh suci,
kita tak tuang di situ, niat di situ, bahkan kita tuang kat kepala, maka boleh jadinya kita terlupa nak basuh di situ. Padahalnya, maka lebih-lebih laginya kita mandi dengan kendi, mandi dalam keadaan berdiri. Maka kendi itu tuangan dianya tak banyak air keluar daripada mulut kendi itu, dia kecil saja keluar. Lebih lagi pulanya kita mandi dalam keadaan berdiri. Maka kalau kita mulai niat dekat kepala, mulai niat kat kepala, maka kita basuh kepala, basuh kat dada, kat belakang, kat tangan, kat kaki, kat semua. Boleh jadinya kita terlupa nak basuh di situ. Padahal air tuangan kendi tak sampai ke situ. Ke tempat qada hajat, tempat istinja itu. Maka membawa kepada mandi dia tu tidak sah sebab tidak meratai. Itu maknanya kerana terkadang barangkali lupa ia. Lupa nak basuh, nak menyampaikan air ke tempat istinja. Kerana ni jika niat pada tempat lain, jika dia mulai niat di tempat lain seperti mulai niat di kepala atau di bahu masalan, maka boleh jadinya dia ni terlupa daripada menyampaikan air kemudian daripada niat. Sebab yang niat tu niat kat kepala masalan. Kerana terkadang barangkali boleh jadi lupa ia seorang, lupa ia daripada menyampaikan air, kemudian daripada niat. Niat mandi di tempat lain. Jadi selepas pada kalau dia sudah basuh qada hajat dia, dia tuangkan dengan kendi itu di atas kepala. Dia niat di kepala. Maksud niat di kepala tu niat ketika tuang air kat kepala tu. Maka boleh jadi sebab situ dah ada dia bekas dia basuh istinja, dia ada rasa basah lagi situ. Padahal basah yang dia basuh tadi tu belum pada niat. Dia basuh istinja dah suci situ walaupun basah dah di situ tapi belum pada niat. Maka belum pada niat tak kira kata mandi. Maka apabila dia niat kat kepala, maka boleh jadinya dia terlupa nak menyampaikan air kepada tempat istinja. Kerana terkadang barangkali lupa ia daripada menyampaikan air. Jadi menyampaikan air kepada tempat istinja. Menyampaikan air yakni kepada tempat yang istinja. Kemudian daripada niat kat kepala masalan. Niat tu niat serta basuh lah. Niat kat kepala. Tetapi yang bahkan dicukupkan dengan istinja dulu. Jadi dia tuang kat kepala, maka di tempat qada hajat tu dia tak tuang balik. Dia ingat kata memada dengan tuangan ketika dia basuh istinja dulu. Padahal di situnya basuh di tempat qada hajat tu belum pada dia niat kat kepala. Maka tiada sah mandinya. Kalau terlupa tu, ingat kata di situ dah basuh, tapi padahalnya wakilnya basuh sebelum pada niat. Maka tiada sah mandi. Sebab apa tidak sah? Sebab tidak merataikan air seluruh badan. Sebab ke tempat istinja tu walaupun dah dibasahkan, dah basuh di situ, tapi basuh sebelum pada niat. Niat tu kemudian. Kalau terlupa nak ulang balik di situ, maka air tak meratai di situ, maka tidak sah mandi. Sebab tidak merataikan air ke tempat istinja. Barangkalinya jadi begitu. Tu kalau ia terlupa nak basuh. Atau tiada lupa. Atau tiada lupa. Kalau dia tak lupa, dia basuh di situ. Masalah tadilah, dia lepas pada basuh qada hajat,
Selepas pada dia basuh qada hajat tu, dia tak niat di situ, hanya yang niat kat kepala, macam tuang air kat kepala barulah niat. Maka mandi-mandi tuang kat kepala, turun kat dada, kat belakang, maka basuh, dia pun gosok kat tempat qada hajat pula sebab dia ingat nak basuh. Dia pun basuh lah. Dia pun tuang air, dia gosok kat tempat qada hajat. Jadi batal wuduk. Jadi batal wuduk. Sebab sentuh kat tempat qada hajat tu. Maka jadi batal wuduk. Maka kalau tak nak bagi batal wuduk, kena cari apa-apa benda membalutkan tangan dia pula. Barangkalinya benda nak buat balut tangan tu tak ada dalam tempat mandi. Jadi berhajat kepada kena gosok di situ sebab tuangan air kendi tu dia tak kuat kan. Kalau kita guna paip masalan, boleh kita buka air bagi kuat. Kita pacahkan air masuk kat situ. Itu boleh jadi kan. Boleh jadi sebab air tu dia kuat. Kita mandi dalam qalah dengan batil masalan, kita boleh simbolkan air masuk kat situ. Tak payah kita gosok. Tapi dengan kendi dia halus. Nak buat macam mana? Jadi kalau kita tak dapat tidak kena gosok di situ. Kalau kita gosok di situ, maka sentuh dengan tangan, dengan tapak tangan tu, maka membatalkan wuduk. Kalau tak nak bagi batal wuduk, maka kita kena balutkan tangan. Maka kena cari benda yang membalutkan tangan pula. Barangkalinya tidak ada benda yang nak balutkan tangan ke tempat kita qada, kita mandi tu. Jadi itulah dia katanya apa? Atau tiada lupa maka berkandak kepada menyentuh dengan tangan sekali ada. Atau tiada lupa, tak lupa nak basuh di situ, maka berkandak kepada menyentuh tempat qada hajat, tempat istinja. Berkandak menyentuh untuk nak gosok, nak basuh, untuk nak meratakan air. Menyentuh dia dengan tangan, tak kala membasuh dia, tak kala dia nak membasuhkan di situ, di tempat qada hajat, tempat istinja tu, maka batallah wuduknya. Wuduk dia tu batal. Wuduk dia tu jadi batal sebab sentuh di situ. Maka batallah wuduk jika sentuh akan dia dengan tidak berlapik, tidak balut, tidak lapik tangan. Atau berkandak kepada membalutkan tangan, membalutkan dengan perca kain. Jadi berajak kepada pakai sarung tangan ke atau balut tangan dengan kain ke, nak gosok di situ supaya tidak menyentuh. Jadi susah payah banyak perkara. Maka atau berkandak supaya tak batal wuduk, berkandak kepada membalut akan dengan perca kain dan seumpamanya akan tangannya. Jadi boleh jadinya jadi banyak khija lah. Jadi banyak khija. Untuk tak nak banyak khijanya, itulah yang katanya. Apabila tak nak banyak khija tu, kita selepas pada qada hajat, kita basuh di tempat qada hajat, basuh bagi suci. Tuang di situ, tuang air, sudah suci basuh qada hajat tu, kita tuang di situ, niat di situ. Jadi maknanya di situlah, di tempat qada hajat, di tempat istinja tu permulaan mandi kita. Permulaan niat kita, permulaan mandi situ. Apabila dah rata di situ, kita dah mandi, dah mulai di situ, mana dia? Dah selesai di situ. Dah selesai di situ. Lagi pulanya kita sentuh di situ, tak mengapalah sebab kita permulaan mandi. Maka lepas pada mulai tuang di situ, niat di situ, maka kita basuh di tempat lain pula.
rata di tempat lain, sudahlah mandi. Selesailah mandi. Di situ tak payah kita ulang balik sebab kita mulai niat di situ. Mulai basuh di situ. Sekiranya kalau tak buat begitu, barangkalinya kalau kita mulai niat kat kepala masalah, kalau kita sudah basuh qada hajat, kita mulai niat kat kepala, maka barangkali lupa nak basuh di situ. Sebab dia dah basah. Padahalnya kita mulai niat kat kepala, jadi di situ permulaan yang basah tempat qada hajat tak masuk dalam mandi lagi. Tak masuk dalam perbuatan mandi lagi. Maka berhajat, maka sekiranya kalau terlupa tak meratai air ke situ, maka mandi tidak sah sebab tidak merata. Maka sekiranya kalau dia tak terlupa ingat nak basuh juga, dia pun basuh. Basuh tu kalau tak berlapik tangan, maka batal wuduk. Basuh di situ, gosok di situ, kalau menyentuh dengan tapak tangan, batal wuduk. Kalau tak nak bagi batal wuduk, maka kenapa? Kena cari benda-benda yang membalutkan tangan dia. Sebab nak simbol dengan air itu tak boleh, sebab dia mandi dengan kendi. Maka yang dia nak di sininya, masalahnya kita mandi dengan kendi. Apabila kita mandi dengan kendi, yang mulut, artinya umpama kendi yang biasanya air halus keluar. Maka sekiranya kalau kita qada hajat ke, artinya tak ada qada hajat pun sama lah. Kita qada hajat ke, kita tak qada hajat pun sama. Maka kita mulai niat kat situ. Kita mulai niat kat situ. Jadi maknanya naknya mulai basuh kat situ. Niat di situ. Nak di situ. Walaupun kita tidak ada qada hajat sekalipun, sebab kita mulai di situ, mulai basuh, mulai niat kat situ, kat tempat qada hajat di kemaluan. Kubul dan dubur. Bagi di situ selesai di awal-awal lagi. Belum pada yang lain. Lepas pada tu, jadi kita tuang di tempat lain daripada badan kita, tak payah kita ulang balik di situ lah. Kalau ulang balik di situ, kalau contohnya kalau kita niat kat kepala, tengok biasanya kita mandi janabah tu, tapi air banyak. Tapi kalau air dengan kendi, kalau kita mulai kat kepala, walaupun kita tidak ada qada hajat, walaupun kita tidak ada qada hajat, tak kena duk basuh di situ, maka sekiranya kalau kita mulai kat kepala, mulai jiru, mulai niat, mulai tuang, mulai niat kat kepala, maka tuang habis tu, maka kena duk basuh di situ pula sebab air tak meratai. Sebab air yang kendi itu dia halus. Maka berajak kepada apa dia? Berajak kepada gosok di situ. Kalau terlupa nak basuh, tidak sah sebab tidak meratai. Lebih laginya mandi dengan kendi dalam keadaan berdiri. Air tak merata di situ sebab dia tutup, dia apa dia? Terlindung di situ. Jadi berhajat kepada kita gosok di situ. Kalau gosok di situ maknanya batal wuduk. Sebab sentuh. Malakan kita balut. Jadi banyak berhijau pula. Sebab tu nak bagi senangnya, sagianya kita ambil senangnya, ambil sedapnya, dia katanya kita mulai niat di situ, mulai basuh, mulai niat di situ. Jadi mulai start mandinya di situ. Untuk nak habis masalah. Untuk nak menyelesaikan takbir mana terlupa pun, kalau terlupa nak basuh sekali lagi pun tak mengapa sebab kita mulai dekat dia. Kalau kita basuh pun, kalau kita tak terlupa pun, kita dah basuh, tak payah kita ulang dah di situ. Begitulah dia maksudnya nak ceritanya begitu. Dan lagi pula dihalus-haluskan pekerjaannya. Ini satu perkara lagi. Satu perkara lagi sepatutnya dihalus-haluskan juga. Kita kena halusi juga pada masalahnya ini. Apa dia? Dan lagi pula dihalus-haluskan pekerjaannya, iaitu bahawa apabila berniat seperti barang yang telah disebut,
dan bersentuh ia kemudian daripada niatnya, dan kemudian daripada mengangkat hadas tangannya, seperti barang yang ghalib, maka hasil pada tangannya hadas asghar hanya. Jadi hasil hadas asghar hanya. Kita baca dulu, nanti kita ulang balik. Maka tak dapat tiada daripada membasuhkan dia kan tangan. Membasuhkan dia. Kemudian daripada mengakakkan hadas muka. Diniatkan mengakakkan hadas asghar pada tangan itu. Kerana sukar memasukkan dia di dalam hadas akbar. Sebab sudah terangkat ia dahulu dan gugur tertib pada kelakuan ini, maka tiada wajib mengulangi menyapu kepalanya dan membasuh dua kakinya. Jadi maksudnya kita ambil, belum nak baca sekali lagi tu, tengok kesimpulan dia dulu. Dia maklum bahwasanya hadas kecil masuk di dalam hadas besar. Hadas kecil dimasuk di dalam hadas besar. Dengan maknanya apabila kita menyucikan hadas besar, kita menyucikan badan kita daripada hadas besar, maka termasuk dalam tunya menyuci daripada hadas kecil. Gitu dulu. Hadas kecil termasuk di dalam hadas besar. Dengan maknanya apabila kita menyuci daripada hadas besar, apabila kita menyucikan daripada hadas besar, maknanya kita mandi. Sebab nak menyucikan hadas besar tu mandi. Maka apabila kita mandi, mandi ini maklum meratai seluruh badan. Mandi ini kita maklum bahwasanya meratakan air, basuhan air itu seluruh badan. Itu dikatakan mandi kan. Maka kenapa boleh katanya hadas kecil tu termasuk di dalam hadas besar pada ketika kita menyuci daripada hadas besar? Sebab kita ingatnya begini. Hadas besar kena mandi. Nak menyuci hadas besar dengan mandi. Nak menyucikan hadas kecil dengan wuduk. Nak menyuci hadas kecil tu dengan wuduk. Nak menyucikan hadas besar tu dengan mandi. Maklum. Kemudian mandi tu macam mana mandi? Meratakan air kat seluruh badan. Kemudian wuduk pula ya. Meratakan air kat muka, kat tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Mana basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Apa dia? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu perbuatan wuduk. Maka apabila kita mandi, jadi ada ke tidak kita basuh muka? Ada ke tidak kita basuh tangan dalam kita mandi? Ada? Ada ke tidak apa dia? Kita sapu kepala memang ada sebab kita basuh pula kepala. Basuh tu kuat pada mandi lah. Basuh tu kuat pada sampuh lagi. Kita ada basuh ke tidak kaki? Ada basuh. Sebab itulah katanya wuduk masuk dalam mandi. Sebab itulah katanya wuduk tu masuk dalam mandi. Kita bagi faham gitu.
Yang katanya hadas kecil masuk dalam hadas besar, apa maksudnya? Dengan maknanya kita mandi, apabila kita mandi, kita basuh seluruh badan. Apabila kita mandi itu, kita basuh seluruh badan, dengan maknanya anggota wuduk pun kita dah basuh. Sebab tu mana katanya kita mandi pada maknanya kita ambil wuduk. Ha. Kita mandi pada maknanya kita mengambil wuduk. Sebab ketika kita mandi, kita ada basuh muka. Wuduk kena basuh muka. Ketika kita mandi, kita apa dia? Kita ada basuh tangan. Kita mandi, kita ada basuh kepala. Kita mandi, kita ada basuh kaki. Dalam perbuatan mandi itu, ada masuk dalam mandi itu apa dia? Wuduk. Ada wuduk. Ada mengambil wuduk dah di situ. Lagi pulaknya niat hadas kecil tak payah niat dah. Sebab dah niat hadas besar. Sebab apa? Sebab kita niat nak mengangkatkan akan hadas seluruh badan. Maka tak payah kita niat wuduk lah. Sebab dah masuk dalam itunya. Tetapi kita kena ingat bahwasanya sebab nak wajib mandi lain daripada sebab nak batal wuduk. Sebab kalau kita menyentuh kemaluan masalah, wajib mengambil wuduk. Wajib mengambil wuduk. Wajib mengambil wuduk. Tak wajib mandi. Kalau kita menyentuh kemaluan. Kalau kita menyentuhkan kemaluan kita, maknanya batal wuduk. Apa makna batal wuduk? Mana ada hadas kat tangan, kat muka, kat tangan, kat kepala, kat kaki. Itu mana batal wuduk kan? Berhadas kecil tu mana? Maknanya ada hadas kat muka, kat tangan, kat kepala, kat kaki. Kalau kata berhadas besar, mana ada hadas kat seluruh badan. Kita nak bagi jelas di situ dulu. Kalau kita berhadas besar, dengan maknanya kena mandi dengan sebab hadas tu ada meratai di seluruh badan. Kalau kita berhadas kecil, maknanya hadas itu ada kat muka saja, kat muka, kat tangan, kat kepala, kat kaki saja. Kat kaki itu pun mulai daripada buku mata kaki hingga jari. Kat betis tak ada. Hadas kecil tak ada kat betis, kat pohon. Begitu. Maka apabila begitu, maknanya kalau kita menyentuh kemaluan kita, batal hadas kecil. Batal hadas batal hadas kecil. Apabila kita menyentuh kemaluan kita masalah, jadi berhadas kecil kita. Berhadas kecil tu apa maknanya? Ada hadas kat muka, kat tangan, kat kepala, kat kaki. Kat lain tidak ada hadas. Begitu. Maka dengan sebabnya apabila kita mandi, kita basuh seluruh badan, maka pada maknanya kita ambil wuduk. Pada maknanya kita ambil wuduk. Apabila kita mandi, kita basuh seluruh badan, maka pada maknanya kita mengambil wuduk. Maka wuduk kita yang masuk di bawah mandi itu tak wajib bertertib. Wuduk yang masuk, ingat, wuduk yang kita maklum dan salah satu daripada rukun wuduk apa dia? Yang akhirnya ialah tertib. Maknanya mesti basuh muka dahulu daripada tangan, basuh tangan dahulu daripada kepala, basuh kepala tu dahulu daripada basuh kaki. Maka wuduk yang masuk di dalam mandi, tidak wuduk yang tidak ada tertib. Wuduk yang tidak ada tertib. Maka sekiranya kalau kita mulai mandi, kat kaki naik, kat dada, kat tangan, kat kepala, kat muka, kat kepala. Sekiranya kalau kita mandinya begitu, kita mulai tuang, mulai jirusnya,
kat kaki. Kat hujung kaki. Lepas tu naik kat betis, naik kat pohon, naik kat perut, naik kat dada, naik kat leher, naik kat muka, naik kat kepala. Selesai di situ. Maka tanya, hasil kau tidak wuduk? Hasil? Hasil. Walaupun kalau di situ basuh apa dulu? Jadi kalau kita kira wuduk kita jadi mana? Basuh kaki, basuh tangan, basuh muka, sapu kepala. Sebab kalau kita tuang daripada hujung kaki naik ke atas, naik sampai kepala. Maknanya, pada maknanya kita ambil wuduk, kita basuh kaki, kita basuh tangan, kita basuh muka, kita sapu kepala. Jadi tak ada tertib. Tidak ada tertib pada wuduk yang masuk dalam mandi. Tidak ada tertib bagi wuduk yang masuk dalam mandi. Maknanya tak mesti bertertib. Tak ada tertib pun tak mengapa. Maka sekiranya kalau kita begini, kalau kita buatnya begini, kita mandi, kita buatnya begini. Kalau berlakunya begini. Ni tempat yang kita kena hati-hati dia katanya. Perkara setengah pada perkara yang halusnya. Apa dia? Kita mandi. Jadi maknanya, ingat kaedah tadi, wuduk yang masuk dalam mandi tidak ada, apa dia? Tidak ada tertib. Wuduk yang masuk di bawah mandi, masuk dalam mandi itu wuduk yang tiada tertib. Maka contohnya kita mulai tuang kat kepala masalah. Apabila kita mulai tuang kat kepala, kita niat. Mulai tuang kat kepala. Biasanya kita mandi itu kita buat macam mana? Kalau kita tuang kat kepala, kita gosok. Kita tuang kat kepala, air apabila tuang kat kepala, kita gosok tangan. Kita gosok dengan tangan kita di atas kepala. Jadi, sambilan gosok, sambilan niat, sambilan tuang kat kepala. Maka ketika kita awal-awal kita mulai tuang kat kepala sambilan kita gosok, yang mana sentuh dengan air? Kepala dan tangan. Kepala dan tangan. Sebab ghalibnya biasa begitulah. Kalau kita mandi ghalibnya, kita tak tuang saja-saja kan. Kita tuang sambilan gosok. Lebih lagi kalau orang mandi dengan batil masalah. Dengan gayung. Lebih-lebih laginya kalau kita mandi dengan batil dengan gayung tu, kita pegang tangan kiri, pegang batil atau pegangkan gayung, kita tuang kat kepala sambilan kita gosok. Tuang kat kepala sambilan kita gosok, sahajaku mengangkat ada besar. Maka air kena kat tangan, kena kat kepala. Maka kali yang pertama kita tuang. Misalnya kita ambil air satu batil masalah. Kita tuang kat kepala, kita gosok kepala, maka air itu biasanya kena kat tangan, kena kat kepala. Lepas tu ketika mulai tuang tu kita ada niat. Maknanya kepala kita dah kena air. Tangan kita dah kena air. Maknanya apabila kena air tu hadas terangkat. Walaupun tangan yang mana kena air dulu, yang tu di situ dah terangkat. Dia cara mandi tu ni satu perkara nak bagi jelas masalah mandi. Nak akad janabah tu, nak ambil wuduk pun sama. Bukan katanya nak jadi terakad janabah tu nanti mandi seluruh badan.
Mana kita tuang kat kepala. Kat kepala dah habis janabah itu hadas. Yang lain tak kena lagi, yang lain ada hadas lagi. Macam wudu kan. Wudu tu kalau kita katanya apabila kita berhadas kecil, berhadas kecil, maka nak tanya hadas kecil yang ada kat mana? Maklum. Kat muka, kat tangan, kat kepala, kat kaki. Maka apabila kita basuh muka, tangan belum basuh lagi. Kita dah basuh muka, maka hadas kecil kat muka dah habis. Kan? Kat tangan, belum lagi sebab belum basuh. Apabila kita basuh tangan kanan pula, hadas kecil yang ada kat tangan kanan tu dah habis. Kita basuh tangan kiri pula, hadas kecil yang ada kat tangan kiri tu habis. Kat kepala masih ada lagi. Apabila kita sapuh kepala, maka hadas kecil yang ada kat kepala habis. Tinggal ada kat kaki lah. Begitu. Maka cara kita mandi pun sama. Yang mana dah sampai air, di situ dah terangkat hadas. Maknanya maka apabila permulaan kita tuang tu, contohnya kalau kita mandi dengan batil ke masalah, kita pegang batil, tuang kat kepala, sambil kita niat, sambil kita gosok. Maka air yang kita tuang tu memang kena kat tangan, sebahagian pada tangan, di tapak tangan tempat kita gosok tu dah kena air, dah jadi basuh, dah hadas tidak ada. Di kat kepala pun hadas dah tidak ada. Sakat kena air tu. Maka tangan kita sakat mana kena air ketika kita tuang kat kepala gosok. Maka sakat ni saja. Kita katanya sakat ni saja. Maka sakat ni hadas dia dah habis. Tapi ke bawah di sini belum kena air, tak apa dia? Tak habis lagi hadas. Maka ingat, hadas kecil masuk di dalam hadas besar. Hadas kecil masuk di dalam hadas besar. Maka ni, rupa saat ni kita ambil air, tuang kat kepala, kita gosok begini. Kita gosok begini, maknanya di kat kepala sakat mana kena air tu, daripada di situ, daripada kawasan yang kena air tu, maka hadas kecil pun kat kepala memang. Kat kepala kita ni, kalau kita batal wuduk lagi, berjunub lagi kan. Kalau kita batal wuduk lagi, berjunub lagi, maka di kepala kita ada dua hadas. Di kepala kita ada dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Di tangan kita ada dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Di dada ada satu hadas saja, ialah hadas besar. Kat betis, kat paha, kat perut, kat kemaluan ada satu hadas saja, ialah hadas besar. Kat muka ada dua hadas. Kat tangan ada dua hadas. Kat kaki ada dua hadas. Sebab kita berhadas kecil dan juga berhadas besar. Bagi jelas begitu dulu. Apabila seorang tu berhadas kecil pun berhadas, besar pun dia berhadas. Maknanya tilik satu-satu anggota badan dia. Kat muka ada dua hadas. Hadas besar, hadas kecil. Kat tangan ada hadas besar, ada hadas kecil. Tapi bukan seluruh tangan. Sakat ni saja dah. Kat siku sampai ke jari ada hadas besar dan ada hadas kecil. Tapi mulai atas pada siku sampai ke bahu, hadas besar saja. Kat kepala ada hadas besar dan ada hadas kecil. Kat telinga ada hadas besar saja. Kat leher ada hadas besar saja. Kat belakang, kat perut, kat dada, kat paha, kat kemaluan, kat betis ada hadas besar saja, tak ada hadas kecil. Mulai daripada atas sikit pada mata kaki sampai ke hujung jari kaki ada kedua-dua hadas. Hadas besar pun ada, hadas kecil pun ada di situ. Maka kembali kepada rupa tadi. Kembali kepada rupa tadinya. Maka apabila kita tuang dengan batik kat kepala kita sambil niat saja aku mengangkat hadas besar, maka
air kena kat tapak tangan, air kena kat kepala, maknanya di tapak tangan kita dah habis, dah suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Kat kepala pun demikian juga. Hadas kecil dah tidak ada kat kepala. Hadas besar, sakat kena air tu dah suci daripada hadas besar. Kemudian kita tuang pula. Tuang belum selesai lagi tu, kita menyentuh kemaluan. Sebab nak basuh kan, kita menyentuh dengan tangan kiri kita masalah. Kita menyentuh tangan kiri kita, menyentuh kemaluan. Apabila kita menyentuh kemaluan, maka kat tangan tu jadi berhadas kecil. Kat tangan saja jadi berhadas kecil. Kat muka, kat muka tu tak berhadas. Ini pelat sikit lah. Jadi kita dah basuh kepala, kita tuangnya begitu. Salah misal tadi. Kita tuang dengan tangan kiri, kita gosok dengan tangan kanan, maka kita tuang kat kepala sampai kat muka, sampai kat dada, turun sampai kat tangan pula yang meratai semua, sampai kat kemaluan, kita guna tangan kiri kita ni gosok. Masalah. Guna tangan kanan kita gosok. Maka apabila kita gosok di tempat tapi kaki belum selesai lagi. Kaki belum kita basuh lagi, belum meratai lagi. Maka kita gosok di tempat kemaluan kita, maka batal wuduk di tangan saja. Apabila batal wuduk di tangan, maka selepas pada kita gosok, kita meratakan kat kaki ke semua, maknanya tinggal ada tangan satu, tak ada, masih ada hadas kecil. Tapi hadas besar dah habis. Sebab ketika kita gosok kepala tadi, hadas kecil ada, jadi datang balik. Maka apabila hadas kecil datang balik, maka kita kena basuh balik. Basuh niat mengangkat hadas kecil daripada tangan saja. Itu nak ceritanya. Itu nak ceritanya. Sebab dia tak boleh kita nak, sebab dia dah masuk kali pertama kan. Tangan kita ni ketika kita basuh kat kepala ni, kita gosok kat kepala, kita tuang kali yang pertama tu dah akad hadas kecil, dah akad hadas besar. Kat kepala, kat tangan. Jadi dah suci. Tangan kita dah suci daripada hadas besar, tangan kita dah suci daripada hadas kecil. Ketika kita tuang, gosok, kan? Tuang gosok ni, maka di kepala, di tangan, goleknya tangan pun basuh juga kan. Maka tangan kita ni, yang kena air pada awal-awal kali kita basuh kepala gosok tadi tu, tangan kita dah diakadkan, disuci daripada hadas besar, dah disuci daripada hadas kecil. Selepas tu, kita gosok di kemaluan. Menyentuh kemaluan. Maka tempat batal wuduk, maka jadi berhadas kecil lah. Sebab menyentuh kemaluan. Tapi berhadas kecil di mana? Ada di kat tangan saja. Maka, kalau kita tuang di kaki selesai pada semua, maka seluruh badan dah akad hadas kecil, dah akad hadas besar. Maka di tangan ni satu saja, hadas kecil datang balik. Hadas kecil datang balik. Maka hadas kecil yang berlaku kat tangan ketika kita gosok kemaluan tu, tak termasuk di dalam mandi. Tak termasuk dalam mandi. Sebab dia berlaku selepas pada dia dah suci. Sebab kita basuh tadi. Maka tak dapat tidak, tangan kita kena ulang basuh balik. Untuk nak menyucikan daripada hadas kecil. Itu masalahnya. Sebab nak katanya macam mana? Nak katanya dah masuk dalam basuh, tak boleh kata masuk dah sebab dia masuk pada kali kita basuh pada kali pertama tadi.
apabila kita dah basuh kali pertama, dia suci, dia dah basah di tangan kita, ketika tu hadas besar diangkat, hadas kecil pun diangkat ketika awal-awal tadi. Apabila hadas besar, hadas kecil diangkat pada tangan, kita sentuh kemaluan pula, jadi datang balik. Hadas kecil ke tangan, datang balik. Jadi tak dapat tidak kena menyucikan sekali lagi pula. Dia begini. Nah, dia nak masuknya, itu dia tak boleh nak kata masuk tangan kita ni, nak kata masuk dalam mandi tak boleh lah. Sebab dia masuk dah kali yang pertama tu, apabila dia batal dengan sebab menyentuh kemaluan tu, maka tak boleh nak masuk sekali lagi pula. Sebab tu kena jiruh lain, kena tuang lain, kena basuh lain sekali lagi pula kat tangan yang menyentuh kemaluan tu. Lepas tu nak basuh tu kena ingat kata mengangkat hadas kecil kat tangan tu. Itu maksud yang nak cerita di sini pada katanya. Dan lagi dihalus-halukan pekerjaannya, iaitu bahawasa apabila berniat seperti barang yang telah disebut dan menyentuh ia kemudian daripada niat dan menyentuh, yakni menyentuh kemaluan atau menyentuh orang perempuan. Dan menyentuh kemaluan atau menyentuh orang perempuan. Kemudian daripada niat. Dan kemudian daripada mengangkat hadas tangannya. Hadas tangan seperti barang yang ghalib. Maka hasil pada tangan itu hadas asghar, hanya jadi hasil pada tangan tu, tangan yang sentuh orang perempuan atau sentuh kemaluan tu, hasil hadas asghar kat tangan saja. Hanya ini kat tangan saja. Maka tak dapat tiada daripada membasuh kaliakan tangan, kemudian daripada mengangkat hadas muka. Diniatkan lepas pada kita basuh muka tu kena basuh balik. Sebab basuh tangan selepas pada basuh muka. Mengangkatkan hadas, diniatkan ketika basuh tangan tu diniat mengangkat hadas asghar pada tangan itu, kerana sukar memasukkan diakan tangan di dalam hadas akbar sebab sudah terangkat dahulunya. Sebab sudah terangkat ia dulu pada awal-awal kita basuh kepala. Dan gugur tertib pun dah tidak ada. Sebab nak tertib tu, kalau tak batal wuduk, kalau batal wuduk dah habis tertib. Asalnya tertib tak ada. Gitu. Maka pada kelakuan ini, maka tiada wajib mengulangi membasuh kepala dan menyapu, membasuh dua kaki. Tengok. Jadi apabila tertib dah gugur, digugurkan, mana tak wajib bertertib. Jadi maknanya selepas pada itu kita basuh tangan saja. Selepas basuh tangan tak payah sapu kepala, basuh kaki lah. Selesai dengan begitu. Macam mana masalahnya, kita nanti ulang balik. Ulang sekali lagi. Pada kata dan lagi pula dihalus-haluskan. InsyaAllah kita ulang balik sekali lagi. Habis itu esok hari Ahad minta uzur satu hari sebab ada kena pergi kat lain. Jadi esok pagi Ahad tu tidak ada kelas. Kita akhir di situ, katanya dan lagi pula dihaluskan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim wa taj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka qara'na wa ma sami'na fardid alaina tahti yadina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum cucu. Assalamualaikum Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang nak tanya sikit bang. Ya. Tadi Baba kata tangan kita je yang berhadas, kemudian kita basuh tangan saja. Jadi basuh tangan kanan tu, makna basuh dengan niat sampai
lengan ke ataupun basuh yang di pergelangan tangan yang berhadas saja? Macam mana, Pak? Dia itu mula sampai kat siku lah. Sampai kat siku lah. Mana kedua-dua ke atau sebelah saja, Pak? Zahirnya kedua-dua. Sebab tangan dia kata satu anggota. Oh, maknanya basuh tangan dengan niat kedua anggota tu je, Pak, ya? Ya. Tangan tu, tangan bilang satu. Mana bang terangkatlah hadas kecil, Pak, ya? Confused sikit. Okey, tak apa, insyaAllah nanti kita ulang balik. Terima kasih, Pak, ya? Okey. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.